Duduk. Mustahak Puan Yo Be In, Puchong. Terima kasih Puan Speaker. Soalan 9. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Sebelum saya menjawab soalan ini, saya dan Kementerian Pendidikan Malaysia ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada adik Amir bin Sisi, murid orang asli dari Sekolah Kebangsaan RPS Kemar Komprehensif K9 yang telah menjuarai program Chosen One baru-baru ini. Saya juga merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik, membimbing dan mencungkil bakat adik Amir sehingga dinobatkan sebagai juara. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah melaksanakan pelbagai usaha bagi membantu murid di semua sekolah rendah termasuk murid orang asli dalam membantu pembelajaran mereka. Antara inisiatif yang telah dilaksanakan, program pemulihan khas untuk murid yang belum menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira, program literasi dan numerasi sekolah rendah untuk memastikan semua murid sekolah rendah mencapai sekurang-kurangnya tahap penguasaan minima, tahap penguasaan 3 dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik. Program intervensi murid orang asli dan peribumi PIKAP melibatkan 3 mata pelajaran utama di tahap 1 iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik. Program khas murid orang asli PROKAS dan Cuk Badu Sikula CBS untuk memberi pendidikan asas kepada anak-anak orang asli yang tinggal di kawasan pedalaman dan tidak pernah bersekolah. Program Sekolah Komprehensif K9 di 17 buah iaitu 1 di Kelantan, 3 di Pahang, 4 di Perak, 6 di Sabah, 1 di Negeri Sembilan dan 2 di Selangor. Program sekolah K11 secara rintis di 2 buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan RPS Betau Lipis Pahang dan sebuah lagi SMK Long Bedian Baram Sarawak. KPM turut bekerjasama dengan pihak Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO iaitu My Kasih Foundation dalam usaha menangani isu pembelajaran dan kehadiran murid orang asli melalui penubuhan Pusat Didikan Komuniti PDK. KPM melalui Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan Lipis Pahang berperanan menyediakan serta membekalkan modul asas pengajaran dan pembelajaran yang disesuaikan mengikut budaya dan persekitaran masyarakat orang asli untuk menarik minat murid orang asli belajar dan seterusnya menguasai kemahiran asas 3M iaitu menulis, membaca dan mengira untuk kembali ke sistem pendidikan. Terdapat 9 buah pusat didikan komuniti yang dikendalikan bawah pengurusan Yayasan My Kasih. Pusat tersebut adalah PDK Layef Greek Perak, PDK Ong Jangking Greek Perak, PDK Kunex Greek Perak, PDK Ong Jemol Greek Perak, PDK Kembok Pospia Sungai Siput Perak, PDK Ulu Semoy Lipis Pahang, PDK Sanggong Lipis Pahang, PDK Telah Lipis Pahang dan PDK Tua Lipis Pahang. Sekian, terima kasih. Puchong. Terima kasih untuk makluman Timbalan Menteri bahawa Puchong walaupun di bandar kita terdapat juga kampung-kampung orang asli. Antara apa yang saya bincang dengan cikgu mereka di sekolah adalah di mana prestasi orang asli walaupun mereka di kampung orang asli di bandar, prestasi mereka adalah lebih rendah daripada komuniti lain, anak-anak daripada komuniti lain. Antara faktor utama adalah kehadiran mereka, di mana adalah jauh lebih rendah daripada kehadiran anak-anak daripada komuniti lain. Apakah langkah spesifik daripada KPM di mana untuk meningkatkan dan menggalakkan ibu bapa supaya untuk memastikan bahawa anak-anak mereka stay in school? Terima kasih ahli yang berhormat. Berkenaan dengan kehadiran murid-murid orang asli, KPM sentiasa memberikan perhatian yang serius kepada isu keciciran pendidikan dan kehadiran dalam kalangan anak-anak masyarakat orang asli. Peratus kehadiran murid orang asli pada tahun 2020 ialah
81.39%, manakala pada tahun 2021 ialah 94.09%. Pada tahun 2022, peratus kehadiran murid orang asli ialah 77.93%, manakala peratusan kehadiran murid orang asli sehingga September 2023 ialah 83.15%. Antara pendekatan yang diambil oleh KPM dalam menangani isu keciciran murid orang asli adalah dengan mengadakan sesi libat urus dan program ziarah kasih bersama-sama komuniti orang asli di perkampungan masyarakat orang asli. KPM bekerjasama dengan pihak Jabatan Kemajuan Orang Asli dan Pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam mengesan keberadaan kanak-kanak orang asli yang sepatutnya berada dalam sistem pendidikan tetapi tidak bersekolah. Program turun padang ini melibatkan pegawai KPM, JPN, PPD, sekolah, JAKWA dan NGO dengan matlamat utama memujuk, menjelaskan kepentingan pendidikan dan meyakinkan kepada komuniti orang asli bahawa anak-anak mereka berpotensi untuk cemerlang dalam bidang akademi maupun dalam bidang sukan. Pihak JAKWA pula akan membantu menyediakan kemudahan asas persekolahan, bantuan wang saku dan kemudahan pengangkutan murid ke sekolah terdekat. Sekian, terima kasih. Baran. Temelo. Baran. Terima kasih, Puan Ketua. Timbalan 3, di samping kesedaran ibu bapa, kesedaran masyarakat setempat, lokaliti sekolah, guru adalah mempunyai peranan yang besar dalam kejayaan anak-anak. Saya pernah jadi pengarah orang asli ni, Yang Ketua. Dan pernah satu ketika dahulu, orang menganggap bahawa kegagalan sebuah sekolah yang apabila ada pelajar orang asli, pencapaiannya merosot. Ini satu persepsi yang harus kita bela. Jangan kita berkecilkan masyarakat orang asli. Saya ingin tahu berapakah sekolah yang 100% orang asli dan yang kedua berapakah sekolah yang campuran pelajar orang asli dan lain-lain. Dan apakah prestasi mereka ni, pelajar-pelajar ni. Dan apa usaha kerajaan untuk memastikan supaya kedudukan masyarakat asli yang isolated ini memberi kesan yang cukup besar kepada pencapaian pelajar-pelajar ini, termasuk guru mereka. Dan bagaimana prestasi guru yang terdiri daripada orang asli sendiri. Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Pertama, saya setuju dengan pandangan Ahli Yang Berhormat tentang pentingnya semua yang melibatkan sekolah asli. Dalam rancangan penempatan ada 98 sekolah yang melibatkan orang asli dan ada juga sekolah di mana sekolah biasa tetapi lebih daripada 75% anak-anak murid itu terdiri daripada orang asli. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa mengambil perhatian dan prihatin terhadap pendidikan murid orang asli bagi memastikan mereka mencapai sekurang-kurangnya tahap penguasaan minimum iaitu TP3 dalam pentafsiran bilik darjah supaya murid ini dapat meneruskan pelajaran ke peringkat seterusnya. Dapatan analisis PBD pertengahan tahun sesi akademik 23-24 untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 hingga tahun 6 menunjukkan seramai 8,650 orang iaitu lebih kurang 55.74% orang murid daripada 15,519 orang telah mencapai tahap penguasaan minimum iaitu TP3 ke atas. Manakala seramai 6,580 murid iaitu 42.4% orang murid berada di TP1 dan TP2. Dapatan analisa PBD pertengahan tahun sesi akademi 23-24 untuk mata pelajaran bahasa Inggeris sama 42 lebih kurang daripada bahasa Melayu iaitu 42.21%. Dan manakala bagi matematik penguasaan minimum bukan matematik, bahasa Inggeris juga lebih kurang 55.93% berada di tahap TP1 dan TP2. Bermaksud
penguasaan bahasa Melayu, tahap mereka lebih baik daripada bahasa Inggeris. Pelbagai program telah dilaksanakan oleh KPM bagi meningkatkan tahap penguasaan bahasa Inggeris murid orang asli melalui pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berunsurkan didik hibur dan bersesuaian dengan persekitaran mereka. Sekarang kita pergi ke satu lagi iaitu matematik. Matematik tahap 3 lebih kurang 53.03% murid mencapai tahap 3 dan 45.11% berada di tahap 1 dan tahap 2. Jadi kita mesti teruskan usaha untuk menaikkan tahap mereka. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih